Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi nama saya Muhammad Khairi dan saya akan mulakan dengan pengenalan tentang serba sedikit tentang kitab Sunan An-Nasa'i. Jadi Sunan An-Nasa'i ni adalah kitab yang 6 daripada kitab-kitab hadis yang masyhur, iaitu termasuk kepada 4 buah sunan yang diguna pakai sehingga hari ini. Yang dijadi rujukan kepada seluruh umat Islam. Di pengenalan kepada kitab ini adalah, yang pertama adalah penyusunan seperti kitab-kitab sunan yang lain, iaitu mengikut bab fiqh. Kalau kita dengar sunan saja, dia akan ikut bab fiqh. Dia cerita pasal fiqh. Okay. Dekat dalam kitab ni terdapat 51 bab, disusun secara menarik dan kemas. So cantik lah. Starting dia akan start dengan taharah, dia akan start dengan ibadat-ibadat yang penting dan seterusnya. Okey, jadi yang seterusnya adalah kitab ini ditulis oleh Imam Nasa'i, dan Imam Nasa'i ini adalah orang yang sangat muhaddis, yang sangat teliti menentukan lafaz-lafaz hadis. Dan beliau tak akan permudahkan satu kalimat walaupun sama maksudnya. Contohnya akhbarana dengan haddathana. Maksud dia punya maksud dia sama, tapi dia takkan mudah-mudahkanlah macam tu. Jadi yang seterusnya adalah tidak semua hadis dalam Sunan Al-Sughra ada dalam Sunan Al-Kubra. Sebab kita pun dengar, kita tahu Sunan Al-Sughra ni mesti sunan yang kecil kan. So bila kecil, tak adalah semua yang kecil ni ada kat dalam yang besar. Al-Kubra. Maksudnya Sunan Al-Sughra ni tak semua ada dekat dalam Sunan Al-Kubra. Okey, jadi kita pergi pada status hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Nasa'i. Okey, jadi menurut Imam Ibnu Al-Jauzi menyatakan bahawa hadis-hadis yang terdapat di dalam Sunan Al-Kubra tidak semua sahih. Malah terdapat juga hadis maudhu', hadis palsu. Tapi dekat sini dibantah oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti kata hanya ada hadis sahih, hasan dengan dhaif je, tak ada hadis maudhu'. Jadi dekat sini juga status hadis dia, Imam Nasa'i telah mengasingkan hadis sahih di dalam Sunan Al-Sughra. Namun masih lagi terdapat hadis hasan dan hadis dhaif. Okey, tapi bilangan hadis dhaif tu adalah sedikit. Seterusnya adalah syarat-syarat. Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang diberikan oleh Imam Nasa'i kepada kitabnya sendiri. Iaitu Imam Nasa'i ni syarat dia sangat ketat. Dia dikenali dengan mu'tadil, iaitu yang pertengahan. Dia ketat juga tapi pertengahan. Dan mutasyaddid. Mutasyad ni adalah yang sangat-sangat ketat. Syadid. Kalau kita biasa dengar syadid, dia ni syadid lah. Syadid dalam buat benda tu, buat benda ni. Ada je pantang larang. Tapi pantang larang tu pantang larang yang baik, yang tidak menghalang kepada untuk beribadah. Jadi dia menggunakan kaedah jarh. Mutasyaddid ni, mu'tadil dan mutasyaddid ni adalah dalam ilmu jarh wa ta'dil. Maksudnya untuk menentukan sama ada perawi-perawi yang dia dapat itu adalah perawi yang thiqah ataupun tidak. Jadi jarh wa ta'dil ni nak pastikan ada cacat celah tak dekat perawi tu. Ta'dil ni nak tengok perawi ni adil ke tidak. Tahap mana adil dia, boleh dipercaya ataupun tidak. Okey. Jadi yang seterusnya syaratnya adalah perawi banyak mengambil hadis dari guru-gurunya sendiri. Maksudnya Imam Nasa'i ni ambil banyak pada gurunya sendiri. Tabaqah lain hanya sebagai syawahid dan mutaba'ah. Itu sajalah syarat-syaratnya. Hadis yang satu hadis sahih yang terdapat di dalam Sunan An-Nasa'i, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Baquni dalam Mazmumahnya, hadis sahih ini seperti matan yang berikut: awal as-sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yashid wa lam yushad wa lam yu'ad aw yu'ad yarwi 'adlun dhabitan an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Di sini kita boleh sebutkan bahawa hadis sahih ini perlu bersambung sanad. Syarat yang pertama bersambung sanad, kedua adil daripada perawinya, yang perawinya beradil dan bermarwah, ketiga dhabit yang kuat ingatan dari segi tulisan dan hafalan, tiada syaz
pada satu hadis dan tiada illah yang dikecilkan pada hadis. Hadis yang pertama ialah hadis yang ke-4973 dalam kitab Al-Iman wa Syara'i'ihi. Akhbarana Humaid bin Mas'ad qala hadatsana Bishr يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Itu hadis yang pertama, hadis sahih yang pertama. Hadis yang kedua pada hadis yang nombor hadis 5463 pada kitab Adabul Quba. قال حارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن قاسم عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Berikut ialah hadis sahih yang terdapat dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Seterusnya hadis hasan dan hadis dhaif di dalam Sunan Nasa'i. Walaupun An-Nasa'i mengasingkan hadis sahih di dalam Sunan Sughra, namun di dalamnya terdapat juga hadis hasan dan dhaif, tetapi bilangannya sedikit sahaja. Oleh itu sebarang pernyataan yang menyebut bahawa keseluruhan Sunan Sughra itu diisi oleh hadis sahih semata-mata adalah tidak tepatlah. Antara hadis hasan yang terdapat dalam Sunan Nasa'i adalah أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زير عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقفه عبيد الله bin Sa'id. Hadis ni adalah hadis hasan sahih menurut Imam Nasa'i. Dan kedua adalah akhbarana Qutaibah qala haddathana Sufyan an Asim an Zir an Safwan bin Asal qala رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. Hadis ni adalah hadis hasan berkenaan dengan musafir dalam Sunan Sughra, hadis yang ke-126. Seterusnya adalah hadis dhaif. أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عثمان بن علي قال حدثنا أعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففوهما قال Abu Abdurrahman hadha hadis munkar. Maknanya menurut Abu Abdurrahman ataupun Imam Nasa'i itu sendiri, dia berkata bahawa hadis ini adalah hadis munkar, iaitu antara hadis-hadis yang dhaif. Okey, seterusnya saya akan berbicarakan berkenaan dengan hadis yang berulang yang ada di dalam Sunan Nasa'i. Seperti kitab-kitab hadis yang lain, terdapat hadis yang berulang kerana bertujuan untuk memperbanyakkan sanad. So, jadi contoh hadis yang berulang adalah seperti la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaih min waladihi
wa walidihi wan nasi ajma'in. Ada di dalam hadis yang bernombor 4973 dan juga hadis 4974. Okey, hadis yang pertama ni adalah daripada dia dengar daripada Husain bin Huraith. Dan yang kedua adalah dia dengar daripada Humaid bin Mas'adah. Dia dengar daripada dua guru yang berbeza tetapi hadis yang sama. Okey. Seterusnya adalah Sunan Nasa'i seperti juga hadis-hadis yang sebelum kitab-kitab yang sebelum ni, yang mana dia mengumpulkan kitab Sunan ini berdasarkan dengan bab fiqh. Kita boleh tengok dia bermula dengan Kitabut Taharah, kemudian Kitabul Miyah dan juga Kitabul Haid wa Al-Idafah dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Faiz bin Sokri, nombor matrik 18BI02068. Okay, hari ini saya akan menerangkan pula mengenai pujian ulama terhadap Imam Nasa'i. Seperti mana yang kita tahu, Imam Nasa'i adalah seorang imam hadis yang seorang ulama hadis yang terkemuka, yang hebat. Okay, banyak pujian-pujian ulama yang diberikan kepada beliau. Antaranya adalah daripada Abu Ali An-Naisaburi. Beliau adalah tergolong dari kalangan imam kaum muslimin. Sekali waktu dia menuturkan beliau adalah imam dalam bidang hadis dengan tidak ada penentangan, kata Abu Ali An-Naisaburi. Seterusnya daripada Ad-Daruqutni, beliau mengatakan An-Nasa'i merupakan syekh yang paling faqih di Mesir pada zamannya dan orang yang paling mendalam ilmunya tentang hadis dan rijalnya. Okey. Seterusnya daripada Al-Mizzi. Beliau adalah seorang imam yang menonjol dari kalangan para hafiz dan para tokoh yang terkenal, kata Al-Mizzi. Bismillah. Sebagai kesimpulan, kita dapat simpulkan bahawa di dalam kitab Sunan Nasa'i, Sunan Sughra ini, di mana sedia maklum, Sunan Sughra ini merupakan di kedudukan yang ketiga selepas Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Nasa'i ini yang di Sunan Sughra terletak di nombor 3 kerana kandungan hadis yang tidak sahih di dalamnya paling sedikit di antara sunan-sunan yang lain. Bagi kesimpulan, kita boleh ambil Imam Nasa'i menjadikan Islam ini, kita boleh ambil daripada berbagai sudut. Tidak semestinya hadis sahih untuk kita amalkan, tetapi hadis-hadis yang bertaraf hasan dan juga dhaif sekalipun kita boleh amalkan, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu seperti mana yang kita telah pelajari dalam kuliah-kuliah yang lepas. Segala apa yang baik daripada kami dapat diamalkan dan disampaikan, dan segala kekurangan dan kelemahan adalah atas diri kami sendiri. Hakikatnya kedua-dua daripada Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.